Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Suraya Hani binti Zakaria yang telah banyak memberikan tunjuk ajar ketika menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini bertemakan guru berjiwa pendidik yang menunjukkan elemen, aspirasi dan hala tuju pendidikan. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk ini, eloklah kita mengetahui dulu apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi. Aspirasi merupakan keinginan dan kehendak yang kuat untuk mencapai atau mengadakan sesuatu. Aspirasi sistem pendidikan pula merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, iaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian murid. Seterusnya kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menggubal satu standard kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Pada tahun 2010, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan standard kualiti pendidikan yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM, yang merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. Yang kedua pula adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, SKPMG 2. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Mulai tahun 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, SKPMG 2. Seperti mana SKPM 2010, SKPMG 2 merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan, pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekarang kita akan pergi kepada standard penilaian sekolah berdasarkan SKPM. Yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dan berupaya mengembeling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, PDP. Yang kedua, pengurusan organisasi. Organisasi di sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard yang ketiga pula, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PNP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard yang kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Yang seterusnya adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, SKPMG 2. Standard yang pertama adalah kepimpinan. Aspeknya adalah pengetua atau guru besar sebagai peneraju, sebagai pembimbing dan sebagai pendorong. Standard yang kedua pula adalah pengurusan organisasi. Aspek dia meliputi pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan kewangan, pengurusan sumber pendidikan, iklim, pengurusan perpaduan dan permuafaratan strategik. Standard yang ketiga adalah pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Pengurusan kurikulum, aspeknya adalah ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan mata pelajaran, pengurusan masa interaksional, pengurusan penilaian murid. Yang seterusnya adalah pengurusan ko-kurikulum,
Aspeknya adalah ketetapan pelaksanaan core kurikulum, pengurusan kelab persatuan, pengurusan badan beruniform, pengurusan sukan permainan, pengurusan program kecemerlangan core kurikulum, pengurusan sukan untuk semua, dan aspek yang terakhir adalah pengurusan pentaksiran core kurikulum. Seterusnya adalah pengurusan hal ehwal murid. Aspeknya adalah ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid, pengurusan disiplin murid, pengurusan keselamatan murid, pengurusan kesihatan murid, pengurusan bantuan pelajaran murid, dan pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Standard yang keempat pula adalah pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Aspeknya adalah guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai, dan murid sebagai pembelajar yang aktif. Standard yang kelima adalah kemenjadian murid. Aspeknya adalah kemenjadian murid dalam akademik, kemenjadian murid dalam core kurikulum, dan kemenjadian sahsiah murid. SKPMG2 menyediakan senarai tindakan yang perlu dilakukan oleh guru dalam mencapai standard kualiti yang ditetapkan. Bilangan 4.1.1 Standard kualiti, guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik. Tindakan untuk mencapai standard ini adalah menyediakan rancangan pengajaran harian RPH bagi menentukan kaedah pentaksiran, menyediakan sumber pendidikan, menetapkan bilik atau ruang sebagai tempat pembelajaran secara spesifik, mengikut keupayaan murid, peruntukan masa dan arahan yang berkuat kuasa. Bilangan 4.2.1 Guru mengawal proses pembelajaran secara terancang. Guru mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDP. 4.2.2 Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. Guru mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara berhemah, mengikut kesesuaian dan keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. 4.3.1 Guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Memberi tunjuk ajaran dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran. Memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta menggunakan sumber pendidikan dan menggabungkan isi pelajaran dengan kemahiran atau mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat, secara berhemah dan bersungguh-sungguh. 4.4.1 Guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Guru merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif pelajaran, mengikut upaya murid dan secara berterusan. 4.4.2 Guru mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Guru memberikan pujian atau galakan, penghargaan dan keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. 4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti pemulihan dan penggayaan, membuat refleksi serta menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran, mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuasa secara menyeluruh dan berterusan. 4.6.1 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Murid memberikan respon, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran, secara aktif, yakin dan berhemah. Seterusnya adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM 2013 sehingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Pelan Pembangunan Pendidikan dirangka berdasarkan 3 objektif yang khusus. Antaranya adalah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia
yang berfokuskan kepada penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Yang ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuklah perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Sedikit info berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dilaksanakan dalam 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. 3 gelombang dalam PPIM. Gelombang pertama 2013 sehingga 2015. Gelombang pertama bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang beri penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran teras di antaranya adalah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu juga turut terdapat di dalam gelombang pertama. Selain itu, seterusnya kita beri pula kepada gelombang kedua 2016 hingga 2020. Perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang kedua. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang kedua termasuklah memacu peningkatan sistem, memperluaskan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika atau kerohanian dan identiti sosial. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan. Keempat, laksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. Gelombang yang ketiga, inisiatif dalam gelombang ketiga adalah berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, di mana pada permulaannya gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Tumpuan diberikan kepada usaha untuk meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesional. Pelan tindakan yang dirancang dan akan dilaksanakan termasuklah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takdir usahakan diri. Kedua, meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan menyediakan lebih pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Yang ketiga, mengukuh dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian. Dan keempat, mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Yang pertama adalah akses. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka menunjukkan potensi yang terdapat dalam diri masing-masing. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment rentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua adalah kualiti. Sepanjang 2 dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment iaitu PISA dan Trans-International Mathematics and Science Study TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. TIMSS merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. Pentaksiran dibuat bagi mengukur prestasi murid yang mengkumi 2 aspek iaitu pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri dan kemahiran kognitif seperti proses pemikiran berbentuk pengetahuan
aplikasi dan penakulan. PISA pula bertujuan untuk menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. Tumpuan pentaksiran bukan kepada kandungan kurikulum sahaja, tetapi keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan yang sebenar. Melalui aspirasi kualiti pendidikan ini, dalam tempoh 15 tahun, Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Yang seterusnya adalah equity. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Okey, seterusnya adalah perpaduan. Sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam memupuk perpaduan negara dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Yang seterusnya adalah kecekapan. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi terhadap kerajaan terhadap pendidikan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Seterusnya kita pergi pula kepada aspirasi murid. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Aspirasi murid yang pertama adalah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan diri mereka dengan kemahiran hidup yang asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya saing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Seterusnya adalah kemahiran memimpin. Usaha membina pemimpin yang berkualiti yang bakal menerjui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara dan kelangsungannya pada masa hadapan. Pemimpin dari kalangan generasi muda dapat memberikan idea yang baharu untuk memajukan negara. Aspirasi murid yang seterusnya adalah kemahiran dui bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberikan peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di negara kita, di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Keadaan dan senario dalam negara serta dunia amnya pada masa sekarang sudah berubah kerana penguasaan dalam bidang sains dan teknologi akan menentukan survival sesuatu bangsa. Bagi menguasai bidang sains dan teknologi, penguasaan bahasa Inggeris yang baik amat penting sekali kerana kebanyakan bahan bacaan adalah dalam bahasa Inggeris. Selain itu, etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi yang kritikal dan mempunyai keberanian melakukan perkara yang betul. Seterusnya adalah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan,
PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Arab dan bahasa Cina. Yang ketiga, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang keempat, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang kelima, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Yang keenam, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kelapan, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Kesepuluh, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan kesebelas, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Seterusnya adalah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, terhadap kurikulum. Kurikulum sekolah yang sedia ada ditambah baik melalui transformasi kurikulum bagi mencapai aspirasi yang disyorkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Kedua, melahirkan murid Malaysia yang seimbang, berdaya tahan, semangat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, penyayang, patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan. Seterusnya, terhadap murid. Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan akan berasa terangkum dan terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah. Murid akan mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik. Terhadap guru pula, guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Seterusnya, terhadap pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah perlulah berusaha menjadikan sekolah sebagai asas dalam melahirkan ahli masyarakat yang berjaya dan penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Pengetua atau guru besar perlu berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong kepada guru, murid dan kaki kalangan dan sekolah. Terhadap latihan guru. Permohonan guru baru digalakkan daripada pelbagai belakang akademik dan etnik tanpa berkompromi syarat-syarat kemasukan yang ketat, termasuklah kelayakan akademik, kecenderungan dan aptitut keguruan pemohon. Kedua, kurikulum latihan perkhidmatan perguruan perlulah dikaji semula bagi memastikan guru dipersiapkan secukupnya untuk mengajar kemahiran berfikir aras tinggi yang dihasratkan untuk murid. Seterusnya, implikasi kepada sahsiah guru cemerlang. Guru bukan sahaja mengajar ilmu akademik semata-mata, bahkan ia mengajar pelbagai perkara kepada murid bagi melahirkan dan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pembangunan modal insan seharusnya bermula sejak akar umbi. Justru, tugas sebagai seorang guru merupakan tugas yang sangat sukar dan tidak mampu dipikul oleh semua orang kerana seorang guru memerlukan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Oleh itu, seorang guru yang cemerlang pasti mempunyai kualiti peribadi yang merangkumi ciri-ciri kepribadian dan perwatakan yang baik. Ciri kepribadian dan perwatakan yang baik yang terdapat pada seorang guru. Yang pertama adalah pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Guru berperanan besar dalam memupuk perpaduan dan seterusnya membina negara bangsa kerana gurulah yang dapat membentuk modal insan dan memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat. Seterusnya, yang kedua, pembentukan model insan yang seimbang dan harmonis. Guru merupakan ejen yang sangat penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan seperti mana yang terdapat dalam kurikulum dan pemupuk nilai-nilai murni dan kerohanian. Keberkesanan pendidikan bergantung pada kesedaran para guru terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik kepada anak bangsa di negara ini. Yang ketiga, mempertingkatkan kemampuan profesional. Guru yang cemerlang akan sentiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya. Guru yang cemerlang harus kreatif menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeza, model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat memudahkan kefahaman murid.
Yang keempat, mengamalkan budaya kerja yang cemerlang. Guru yang mempunyai sahsiah cemerlang sentiasa mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dengan melaksanakan tanggungjawabnya secara ikhlas dan amanah secara patuh kepada etika kerja sebagai seorang guru dan penjawat awam. Yang seterusnya, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Guru hendaklah melengkapkan diri dengan ciri-ciri pendidikan profesional abad ke-21 dengan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran bagi memastikan para guru kekal relevan dan efektif dalam era globalisasi yang semakin mencabar ini. Yang keenam, melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa. Bagi menyediakan pendidikan yang berkualiti dan setanding dengan negara luar, guru perlulah berusaha melaksanakan kajian dan membuat perbandingan tentang amalan pendidikan terbaik di dunia. Sebarang permasalahan pendidikan yang timbul perlulah dicari alternatif bagi menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir, bersikap demokrasi. Guru perlulah mempunyai sikap demokrasi di dalam jiwanya, yang mana segala tindakannya tidak mempunyai sebarang unsur-unsur diskriminasi atau bersikap tidak adil kepada murid-murid. Guru perlulah adil kepada setiap anak muridnya tanpa mengira latar belakang sosial budaya, kepercayaan atau status ekonomi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.